So, thank you so much for enjoying. Weh, kita dah nak habis puasa. Allahu Akbar. Apalah aku buat sepanjang puasa ni. Hai. Harap korang semua okey So yeah. Guys, baru nak mula, okey? Semalam je tak ada. Hari kita bantai sekali 2 kisah. Mari kita muntah sama-sama. Tak adalah. So, Nabi Ilyas diutuskan kepada penduduk Baalbek di seberang barat kota Damaskus, Lebanon Timur sekarang. Dia mengajak kaum dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan penyembahan terhadap semua benda-benda merepek, patung berhala yang mereka namakan Ba'la. Dah Ba'la pula dengan patung dia kan. Hal ini yang mengakibatkan mereka menganiayanya. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Ilyas adalah pakcik kepada Nabi Ilyas. Paman tu pakcik kan. Lebih banyak tu lah. Namun, begitu pun gigihnya Nabi Ilyas cuba berdakwah siang, malam, pagi, petang, tak apalah. Berdakwah, tak ada nak give up. Kaumnya masih lagi benak susu. Tak nak dengar cakap dia. Maka Allah menghukumkan mereka dengan azab di dunia dan di akhirat. Selepas kematian Nabi Sulaiman AS, kerajaan dah mengalami perpecahan lah. Pengaruh syaitan dah berluasa. Manusia yang beragama diejek-ejek. Undang-undang Sumaria telah membunuh kebanyakan golongan yang mengetahui dan mengikut akidah sebenar. Ada orang anti betul orang-orang yang mengikuti agama Allah SWT ni. Pengaruh kejahatan menjadi semakin buruk dan Allah telah hantar Nabi Ilyas AS untuk pulihkan otak-otak manusia yang skru dah longgar ni. Pada zaman pemerintahan Raja Ahab dari Israel. Baginda berusaha bersungguh-sungguh untuk selamatkan manusia daripada percaya banyak Tuhan dan melarang mereka menyembah Tirian Baal. Okay. So, baginda juga menasihatkan manusia untuk sembah Allah dan mengelakkan diri daripada melakukan sebarang perkara syirik, mungkar dan sebagainya. Melakukan kejahatan. Apabila usahanya tak dihiraukan dan buah hasil, baginda muncul. Tiba-tiba muncul sebelum raja dan tukang tilitnya memberitahu yang arus deras dan kebuluran akan melanda negeri tersebut. Baginda juga memberitahu yang Tirian Baal tak ada sebarang kuasa pun untuk menahan bencana tersebut. Para penduduk macam biasa balau Nabi Ilyas, tak mengendahkan arahan Nabi Ilyas. Lepas tu mereka tak ubah kepercayaan diorang. Kenabian Nabi Ilyas akhirnya terbukti benar dan seluruh negeri dilanda banjir besar. Dan rakyat mengalami kebuluran. Kau dah degil dah cakap, Nabi Ilyas dah cakap semua kan, tapi masih lagi nak sembah berhala yang tak mampu bagi kuasa tu. Geram pula aku. Lepas tu, selepas 2 tahun Nabi Ilyas memohon kepada Allah SWT. Nampak tak betapa baik, betapa cintanya Nabi Ilyas kepada kaumnya. Berdoa kepada Allah SWT ni. Yang sebelum ni korang ni dah bergelumang hidup asyik sembah berhala bagai. Nabi Ilyas tetap mendoakan juga, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah belas kasihan dan keampunanmu kepada penduduk yang kebuluran itu. Mereka telah mengakui kekuasaan Allah. Okay. So, kawan-kawan tadi itu dah mengakui kebesaran Allah SWT. Sejurus selepas arus deras berhenti dan Allah tarik balik kemurkaannya, Allah telah menyuruhnya memanggil Ilyas menggantikannya. Baginda melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan hilang secara misteri. Terdapat satu petikan dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang baik. Surah Syad ayat 28. Ayat 48. Okay. So, daripada situlah kita tahu sedikit tentang kisah Nabi Ilyas. Sebab Nabi Ilyas ni tak banyak kisah dia sangat. Kemudian kita nak sambung ke kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Alright. So, Nabi Ilyas alaihissalam ialah putera dari paman Nabi Ilyas. Melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Kerana dalam berdakwah ia berpegang pada syariat dan metod Nabi Ilyas. Al-Quran tak menguraikan tentang Nabi Ilyas, tapi hanya dijelaskan lain sekali dalam surah Syad tu ayat 48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas dan Zulkifli. Semua termasuk orang-orang yang paling baik. Okay.
So, daripada kisah Nabi Ilyas tadi ni mengisahkan tentang satu kaum yang menyembah berhala. Okey, menyembah berhala, lalu Allah turunkan Nabi Ilyas ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia yang menyembah berhala itu. Tapi masih lagi mereka ingkar tentang tentang amaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dah warning dah akan ada banjir besar dan akan ada berlaku kebuluran, tapi dia masih tak percaya, dia sembah juga berhala. Masa tu Allah turunkan azab. Bila turunkan azab, selama 2 tahun, semua manusia tu dah macam memang betul-betul bertaubat lah, betul-betul rasa macam insaf. Lalu Nabi Ilyas berdoa balik kepada Allah SWT supaya tarik balik segala azab itu. Lalu mereka kembali untuk menyembah Allah SWT. Now kita sambung balik kisah Nabi Ilyas. Nabi ini termasuk hamba Allah yang terbaik. Kerana Nabi inilah yang disebut dalam kitab Taurat, di antara mukjizat adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Selalu kita tahu kisah seorang Nabi yang mampu menghidupkan orang mati daripada Nabi Isa. Tapi Nabi Ilyas ni juga di antara mukjizat dia adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ilyas adalah Rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun serta Ilyas. Nama Ilyas juga disebut dalam kisah Ilyas. Saat Rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyas, maka besar kemungkinan Ilyas juga tinggal di seputar lebah sungai Yordania. Ketika Ilyas bersembunyi di rumahnya, Ilyas masih lagi seorang remaja. Saat itu ia telah menderita sakit. Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyas pula menjadi sahabat Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Ilyas melanjutkan tugas tersebut. Begitu juga saat Ilyas meninggal. Ilyas kemudian mendapati bahawa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Manusia mudah lupa. Itu terjadi tak lama setelah Ilyas wafat. Padahal masyarakat lembah sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Ilyas agar berbuat baik dan meninggalkan pemujaan terhadap berhala. Dikisahkan bahawa mereka tetap tak mau dengar seruan Ilyas dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. So basically, Nabi Ilyas ni meneruskan juga dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas sebelum ni. Bila Nabi Ilyas wafat, lepas tu Nabi Ilyas teruskan. But then kaum itu kembali untuk menyembahkan berhala dan sebagainya. Padahal sebelum ni diorang sempat je beriman kepada Nabi Ilyas. Diorang sempat beriman, lepas tu now diorang dah kiok balik degil, lupa, lepas tu tak ingat asal usul. Semua tu ada dalam diri kita. Kita sebenarnya, macam saya cakap Naim pun kadang-kadang sendiri lupa, kita lupa macam Allah bagikan nikmat kat kita, rezeki tak sangka, ada je benda kita boleh buat dan sebagainya, tapi kita tak bersyukur kat dia. Alright. Sedih sebenarnya kat diri sendiri. Al-Fatihah lah kat diri anda sendiri yang sering kali lupa. Naim pun selalu juga rasa macam, aduh, apa hal lah susah sangat aku nak bersyukur kan. Padahal Allah tu tak minta banyak pada kita. Ingat dekat dia cukup lah. So guys, Nenek ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Line siapa slow ni? Line Naim ke line korang? Line ni okey je kat sini. Wi-Fi full je bukan line apa tu. So again, harap anda semua dapat iktibar daripada kisah Nabi Ilyas dan Ilyas ni, di mana kita janganlah orang kata apa? Janganlah kita mudah lupa akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya akan ada azab yang akan mendatangi diri anda semua. Okey?
So, dekat sini kisah Nabi Ilyas dengan Ilyasa ni tak panjang mana pun. Memang sikit je macam ni. Esok kita nak continue dengan kisah Nabi Yunus. Yang terkenal sekali apabila baginda berada dalam perut ikan. Ikan tu telan, ikan tersebut menelan Nabi Yunus. Sampailah Nabi Yunus memohon keampunan pada Allah SWT. So, esok pukul 10 malam kita akan continue dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Okey, pada jam 10 malam, bertempat di IG live saya lah macam biasa. Okey. So, thank you so much. And korang semua malam-malam ni kalau boleh yang belum tarawih dah dulu. Okey, sebab kita dah masuk 10 malam terakhir semua kan. So, perbanyakkanlah apa yang kita boleh buat. Alright. So, thank you so much. Kita jumpa esok malam pada jam 10 malam kisah Nabi Yunus.